A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat belaka dan mudah-mudahan di bawah payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tamadun terbina daripada gagasan ilmu yang dibawakan dalam sesebuah kaum ataupun sesebuah bangsa. Jadi pada hari ini kita nak membicarakan berkaitan dengan topik sirah, iaitu berkaitan dengan kepribadian seorang ulama agung yang mana kita sebutkan seorang ilmuwan Islam yang kita sebutkan sebagai Ibnu Khaldun. Masya Allah. Baiklah, bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jol. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Masya Allah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Mungkin suka kita nak jumpa ilmuwan-ilmuwan hebat di zaman milenia ini, dan kita melihatkan bahawa banyaknya kita lihat sebagai satu kesan peninggalan yang cukup memberi kesan kepada dunia ini yang ditinggalkan oleh ulama-ulama hebat suatu ketika dulu, di antaranya Ibnu Khaldun. Sebelum kita nak pergi, apakah peninggalan-peninggalan hebat yang ditinggalkan oleh mereka, kita nak kenal siapakah susuk tubuh yang kita sebutkan sebagai Ibnu Khaldun. Tapi sebelum itu, para penonton yang nak ajukan soalan boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh hubungi kita di talian 1800 88 1677 untuk mengajukan soalan. Jom kita berkenalan. Siapakah dia Ibnu Khaldun? Dipersilakan Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Syukran jazilan al-fadil Ustaz Dai Aiman. Hadirin yang dirahmati Allah. Pagi ini kita akan bicarakan seorang tokoh besar Islam, dan beliau ini dikenal dengan ensiklopedia ulama Islam pada ketika itu kerana beliau menguasai ilmu-ilmu syariat, juga ilmu-ilmu ketemadunan. Kalau bicarakan tentang Al-Quranul Karim, beliau sejak kecil sudah menghafaz Al-Quran, belajar hadis, belajar tajwid, fiqh, usul fiqh, bahasa Arab dengan segala ilmu ma'ani, balaghah, manik, mantiq, bayan, semua itu dipelajari sejak kecil dan menguasai Ustaz Aiman. Bukan pelajari saja tapi menguasai. Kemudian beliau meneruskan pengajian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sejarah, dengan mantiq, dengan matematik, dengan ketemadunan, politik, ekonomi, falsafah dan sebagainya. Beliaulah yang kita maksudkan Al-Imam Abdul Rahman ibn Muhammad Al-Hasan. Hebatnya beliau sehingga sebahagian ulama menggelarkan beliau dengan As-Sadrul Kabir, iaitu yang terbit yang besar, kerana keilmuannya dan kerana besarnya ilmu dan pengaruh yang besar dan peninggalan juga besar. Juga disebut dengan Al-Faqihul Jalil. Al-Faqih, tidak mungkin seseorang digelar Al-Faqih kalau tidak punyai Al-Malakah Al-Fiqhiyah. Bermaksud beliau juga seorang faqih yang jalil, yang besar. Al-Allamah. Al-Allamah ini sirah mubalaghah bagi alim. Kalau alim yang tahu, kalau Al-Allamah yang sangat-sangat tahu. Beliau juga digelar dengan Imamul A'immah. Imamu al-a'immah, mudhafun ilaih. Bukan saja imam tapi imamu al-a'immah. Masya-Allah, imam kepada para imam-imam. Dan beliau disebut juga dengan Jamalul Islam wal Muslimin. Orang yang mencantikkan Islam dan orang yang beriman. Bukan nak maksud Islam itu tak cantik, tak. Bermaksud orang ini antara orang yang dibanggakan dalam Islam dan juga orang-orang yang Islam yang lain.
Tokoh barat yang sempat saya rujuk, Arnold Toynbee dan R. Nicholson pernah mengatakan tidak ada bandingan kalau berbicara tentang ahli fikir dan tokoh intelektual dibandingkan dengan Al-Imam Ibn Khaldun ini. Dilahirkan istimewa sekali Ustaz Aiman, 1 Ramadan. Masya Allah. 1 Ramadan, bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur, tahun 732 Hijriah, Masihinya 1332. Di mana? Di Khalduniyah, di Tunisia. Berasal daripada tempat Khalduniyah tadilah, beliau dipanggil dengan Al-Imam Ibn Khaldun, mendapat nama di situ, di Tunisia. Meninggal di mana? Meninggal di Mesir pada kurun yang ke-9, awal kurun yang ke-9, iaitu pada 8 Hijriah bersamaan dengan 1406 Masehi. Di mana? Di Qahirah, Mesir. Ulama besar biasa begitu, Ustaz Aiman. Lahir di tempat lain, meninggal tempat lain. Sebab memang kegiatan mencari ilmu, menuntut ilmu, juga menyebarkan ilmu, akhirnya meninggal di tempat bukan dia lahir. Itu biasa, kebiasaan ulama begitu. Imam Syafi'i pun begitu juga. Dan beliau dikebumikan di luar Babun Nasr, dekat Mesir, dekat kawasan perkebumian orang-orang Sufi. Kerana beliau bukan sahaja menguasai ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi, ilmu kemasyarakatan, tapi juga ilmu fiqah dan yang lain-lain. Beliau asalnya dulu ayah dan ibu di Spanyol. Kemudian berlaku pergolakan politik, lalu kembali balik ke Tunisia, situlah beliau dilahirkan. Kemudian ketika di Tunisia, beliau berpindah ke Fes Maghribi. Alhamdulillah Al-Faqir sempat pergi ke Fes Sulaiman kerana ada wabak ketika itu di Tunisia, pergi ke Al-Maghribi. Kemudian berhijrah lagi ke Granada, iaitu di Spanyol. Kemudian berlaku pergolakan dalam masyarakat, lalu beliau pindah ke Algeria sekejap, akhirnya berpindah ke bumi Mesir. Dan corak hidup beliau, pemikiran beliau, kerana banyaknya tempat beliau pergi dan corak masyarakat sosialnya yang pelbagai, itu nanti akan membantu kedalaman pengamatan beliau dalam apa yang berlaku dalam masyarakat, yang dikaitkan beliau nanti dengan satu ilmu yang beliau dikatakan ketua ataupun bapa pada ilmu itu, iaitu ilmu sosiologi. Jadi beliau kerana kehidupannya yang sebegitu, berada di beberapa tempat, beliau sangat dalam pengamatannya sehingga sangat terkenal, malah dikatakan bapa dalam ilmu sosiologi itu kerana beliau menggabungkan tamadun dengan sejarah, sehingga sangat mampat, lagi didasarkan dengan pemahaman yang benar, akidah yang sahih. Ustaz sebut ensiklopedia. Ini dia orang yang cukup penuh dengan ilmu, bukan sahaja pelajari ilmu, malah dalami ilmu tersebut dan juga alim dengan ilmu tersebut, Ustaz. Kita ni bukan kata alim dengan ilmu, belajar pun tidak kadang-kadang, Ustaz, ya. Ini baik. Jadi oleh sebab itu kita nak pelajari satu perkara yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, iaitu tidak berhenti untuk menuntut ilmu sehingga ke akhir hayat. Baik, sahabat kita ada satu soalan, Ustaz. Kita boleh raikan ke, Ustaz? Tafadhal. Okey, kita bersama dengan Qurratu Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Siapakah sebenarnya Ibnu Khaldun dan nasab keturunannya, Ustaz? Itu dia. Silakan. Alhamdulillah. Beliau sudah kita sebutkan tadi, dan beliau berasal daripada Arab Yaman. Arab Yaman daripada bawah tu kan. Jadi Arab Yaman. Jadi beliau memang sudah terbiasa dengan keilmuan sejak kecil, sebab ayah beliau sendiri rupanya sarjana juga. Dan beliau dalam keluarga yang agak mewah, dan sarana untuk mendapat pendidikan ketika itu mereka sangat senang. Dalam keluarga keluarga ilmiah itu, malah mereka juga dari segi status ekonomi sangat bagus. Jadi kerana itu ia membantu beliau nanti untuk menjadi orang yang terkenal, kerana satu, dalam keluarga yang ilmiah, yang kedua ayah beliau sendiri yang mengajar ilmu-ilmu asas tadi itu, ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran, hadis, fiqh dan sebagainya, ayah beliau sendiri. Maka itu lebih kecenderungannya itu, dan penguasaannya itu akan lebih mantap lagi.
Okey, baik Ustaz. Ini dia yang kita dapat pelajari daripada Fadil Ustaz. Rupanya dalam pembentukan ilmu ataupun menjadikan seseorang itu berilmu, rupanya bermula daripada rumah Ustaz. Pentingnya support ataupun bagaimana seorang ibu dan ayah ini memberikan semangat dan dorongan dalam menuntut ilmu itu. Secara tidak langsung Ustaz, duit juga diperlukan dalam kita menuntut ilmu ni. Betul saya? Baik. Dan ada sahabat kita Syamir Akmal, bagaimanakah kepribadian serta keistimewaan yang terdapat pada diri Ibnu Khaldun, dan mengapakah Ibnu Khaldun digelar sebagai seorang ahli falsafah dalam tamadun Islam? Silakan Ustaz. Baik. Soalan yang sangat bagus, alhamdulillah, yang bertanya Syamir. Antara sifat yang perlu ada pada seorang intelek ataupun seorang pemikir Islam, satu mesti apa dia? Rajin menimba ilmu. Sebab kalau tak menimba ilmu, bagaimana ilmu nak dapat? Kerana itu saya teringat ni daya iman yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Siapa yang nipis mukanya, maka nipis ilmunya. Dipahami ulama dengan dua keadaan. Siapa yang nipis muka, maksudnya malu belajar. Tu malu-malu, tu yang sembunyi muka malu. Dia siapa yang malu pi cari tuntut ilmu, kuranglah ilmu dia. Yang kedua, dia pi menuntut tapi dia tak jaga adab. Muka dia tak berapa nak malu. Tu dia kata nipis muka tu. Kerana itu Ibnu Khaldun, masya-Allah tabarakallah, sejak kecil menuntut ilmu luar biasa. Yang kedua, beliau Allah bagikan kuat ingatan. Memang orang Arab biasa begitu. Menghafaz Al-Quran itu sejak kecil, dan mereka Ustaz Aiman memang Quran tu dulu. Memang Quran ni asas dulu. Asas. Bila sudah hafaz Quran, jiwa jadi bersih, ilmu lain pun senang nak hadir. Kalau boleh kita begitu jugalah. Cumanya ialah kita orang Melayu ni kadang-kadang hafazan tu tapi masya-Allah orang Melayu kita pun ramai yang hafaz. Yang ketiga, beliau berjiwa pemimpin. Dalam fasa kehidupan Imam Ibnu Khaldun, sejak lahir sampai 20 tahun, ini fasa menuntut ilmu, mempersiapkan diri dengan kefahaman dan sebagainya. Daripada 20 tahun sampai 43 tahun, ini fasa politik. Memang beliau terlibat dengan politik. Memang menjadi orang yang penting dalam politik, terlibat dalam memberikan penerangan pada masyarakat dengan beberapa kekuasaan pemerintah ketika itu. Dan yang terakhir, fasa 43 tahun sampai seterusnya, ini beliau tak terlibat dengan politik dah. Beliau menulis, yang itu yang kita lihat nanti, tulisan-tulisan beliau yang sangat momentum, yang sangat besar, iaitu kitab Al-Ibar. Kitab Al-Ibar itu tebal. Bayangkan saja muqaddimah yang ada pada Al-Ibar itu yang akan kita bicarakan. Muqaddimah itu saja 700 muka surat. Muqaddimah. Baru muqaddimah. Baru muqaddimah. Dalam tu ada 6 bab. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muqaddimah saja 700 muka surat. Masya-Allah. Sampai orang kata tu dah boleh satu kitab dah tu. Dan orang pelajari kitab hak tu saja, Ustaz Aiman, itu sangat dikagumi oleh orang barat, dan apa yang dibicarakan dalam itu sangat-sangat menjadi rujukan sampai sekarang. Maknanya kita kena buat 7 episod Ustaz. Begitu luar biasa tadi. Dan beliau tanya tadi tentang falsafah. Ibnu Khaldun falsafah. Beliau kerana seorang pemikir, dan beliau sangat menguasai sejarah. Dan beliau dalam kitab Muqaddimah tu, Ustaz Aiman, beliau mengamati sesuatu yang berlaku dekat Afrika, sebab beliau dekat Tunisia Beliau melihat bagaimana dalam masyarakat itu suku-suku kecil-kecil itu berlawan dengan suku-suku yang lain. Di situlah beliau mengatakan perlunya ada satu keterikatan, kebersamaan, dan kebersamaan itu, kata beliau, itu namanya asabiyah. Asabiyah dalam satu makna yang sedikit lain, bukan asabiyah pada itu tidak asabiyah kepada kesukuannya, sehingga menjadikan ia kuat. Sehingga nanti teori beliau mengatakan orang yang asabiyah dia kuat akan melawan asabiyah yang tidak kuat. Yang tu nanti akhirnya suku ini akan menguasai suku yang lain dan membentuk macam satu pemerintahan. Ketika mereka membentuk pemerintahan, itu perlu kepada satu keperluan.
facility, maka di situ nanti timbul perlu pada sekolah, perlu pada kedai, perlu pada klinik dan sebagainya. Suku-suku tadi tu yang dulunya adalah badawah akhirnya akan berpindah menjadi hadarah. Masyarakat kekampungan akan menjadi masyarakat bandar sebegitu. Tetapi kata beliau, ini sangat menarik. Ketika seseorang itu berada di zon yang selesa dengan fasiliti yang pelbagai dan senang, akhirnya mereka lupa dengan budaya-budaya yang dulu, akhirnya kembali ataupun mereka itu lupa dengan keadaan asal, bermewah-mewah. Akhirnya mereka lupa diri. Bila datang kaum lain pula akan memerangi mereka, maka mereka jadi kalah, yang ni pula jadi naik atas. Jadi teori yang Ibn Khaldun, antara yang beliau initiate atau beliau yang banyak bicara tentangnya, teori putaran sebegitu. Apabila sunnatullah itu sama, lalu ia berlaku pada satu kaum, maka kaum lain akan mengambilnya, begitulah seterusnya. Itu antara yang beliau sebut dalam ilmu sosiologi yang beliaulah yang bidang dalamnya. Baik Ustaz, jadi kita dapat lihat bahawa besarnya pengorbanan ataupun jasa Ibn Khaldun ini sendiri Ustaz, dan kita nak lihat kepada bagaimana yang kita sebutkan Ibn Khaldun ini Ustaz memberikan satu gambaran kepada kita bahawa dalam kehidupan ini satu perkara yang cukup bernilai adalah menuntut ilmu. Para penonton sekalian, jangan berganjak daripada kaca TV anda, terus menuntut ilmu bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, hari ini kita membincangkan dalam bab sirah, iaitu berkaitan dengan Ibn Khaldun Ustaz. Kenapa kita bincang Ibn Khaldun? Ni apa uniknya Ibn Khaldun berbanding dengan ulama-ulama lain Ustaz? Masya Allah, soalan yang sangat baik daripada Ustaz Aiman. Antaranya ialah orang barat, malah sarjana barat mengakui akan beliau. Mesti something tu. Orang barat kalau menilai sesuatu, pemikirnya, maksud kita agak mendalam. Tidak mungkin akan mengkagumi seseorang kalau biasa-biasa saja. Bermakna beliau orang yang sangat luar biasa. Malah teori-teori yang bukan digagaskan, yang disebutkan oleh pemikir-pemikir barat ini juga sebenarnya datang daripada Al-Imam Ibn Khaldun ini, jauh pada kurun yang ke-9 dahulu. Karena itu apa bezanya dan uniknya Imam Ibn Khaldun? Bezanya ialah beliau menguasai ilmu-ilmu syariat yang kita sebut dengan bahasa Arabnya, dengan Al-Quran, hadis, mustalahul hadis, dengan fiqh, dengan usulul fiqh, dengan mantiq dan sebagainya. Tapi beliau juga menonjol dalam ilmu kemasyarakatan, iaitu ilmu sejarah, ilmu sosiologi lebihnya, dan ilmu falsafah. Itu yang menonjolnya. Bukan tahu agama sahaja dan bukan tahu ilmu itu secara surface sahaja, tapi sangat mendalam. Sangat alim. Masya Allah. Sebab itu disebut tadi al-alimu al-allamah. Terutama sekali dalam karya beliau yang sangat besar, itu namanya kitab Al-Ibar tadi itu. Kitab Al-Ibar satu muqaddimah dengan 6 bab. Satu muqaddimah tadi itu 700 muka surat. Baik Ustaz sebut satu mukadimah, kemudian campur dengan 6 jilid, maknanya 7 lah Ustaz. 7 jilid. Sahabat kita ada satu soalan. Apakah antara keistimewaan isi kandungan buku hasil karya Ibn Khaldun yang terkenal berjudul Al-Muqaddimah, yang turut diiktiraf oleh dunia luar, termasuklah para penulis terkenal di barat? Silakan Ustaz. Masya Allah, soalan yang sangat baik dan kena sangatlah dengan perbincangan kita Ustaz. Dan hadirin yang bertanya, Encik Rosdin, muqaddimah itu sebenarnya bukan satu buku, tapi ia adalah hanya muqaddimah dalam kitab yang besar. Kitab itu namanya Al-Ibar. Jadi Al-Ibar ini ada satu muqaddimah dan ada 6 bab. Muqaddimah ni kerana terlalu tebal dan sangat mendalam pengamatan Imam Ibn Khaldun tentang teori kemasyarakatan dan bagaimana tamadun itu harus sekali dengan sosiologi dan dengan sejarah, kata beliau. Maksudnya kalau kita bicara tentang tamadun, bukan hanya melihat pada apa yang berlaku
sekarang, kemudian selepas tu apa, kemudian selepas tu apa. Tidak. Kata beliau hendaklah melihat kepada faktor sejarah. Sejarah itu merujuk kepada individu itu sendiri. Kemudian lingkungannya itu yang mempengaruhi akan sejarah itu sendiri. Dan melihat kepada sosial, iaitu orang yang ada terlibat dalam sejarah itu. Bagaimanakah agama mereka, bagaimanakah kepercayaan mereka, pekerjaan dan sebagainya. Jadi menyeluruh. Sehingga nanti beliau katakan manusia itu dari segi sejarahnya tidak boleh hidup sendiri. Sebab itu dia kena berinteraksi. Interaksi itulah nanti akan menyebabkan sejarah dan akan membina suatu nanti akan yang namanya tamadun. Itu sedikit dalam muqaddimah. Kalau dalam bab dia ada 6 bab. Bab yang pertama, perkembangan umat manusia. Ini lain daripada muqaddimah tadi ni. Ni tebal lagi ni cerita tentang perkembangan umat manusia sahaja. Yang kedua, kehidupan desa dan kaum badui. Beliau menarik juga dalam bab ketamadunan ini. Beliau ada 3 fasa kata beliau. Ada orang yang primitif, yang nantinya akan jadi orang kampung, yang orang kampung tu nanti akan jadi masyarakat hadari. Cuma kata beliau, kalau ini tidak dijaga akan kembali balik seperti primitif. Kenapa? Walaupun sudah selesa dengan pembangunan, tapi pemikirannya mundur ke belakang. Yang ketiga, beliau bicara tentang negara dan institusi khalifah. Bermakna beliau menguasai bab politik juga. Bayangkan 20 lebih tahun. Perkembangan negeri dan kota, untuk membezakan kota dengan kota yang lain, dengan melihat bangunan, sosialnya, ekonomi dan bahasa. Bab yang kelima tentang ekonomi penduduk sesuatu tempat, bermakna beliau juga menguasai ekonomi. Dan kita bicarakan sedikit nanti apa yang beliau katakan tentang negara, tentang ekonomi. Dan yang terakhir, cara mempelajari sesuatu pengetahuan. Kembali tadi yang Al-Fadhil Ustaz Aiman sebut, memang beliau juga mempraktikkan itu. Dari segi ilmu, beliau praktikkan memang menuntut ilmu. Dan istimewa Imam Ibn Khaldun, beliau bukan seperti ahli falsafah lain Ustaz Aiman, berbicara tentang falsafah tapi tidak terjun dalam dunianya. Kalau Imam Ibn Khaldun berbicara tentang sejarah, beliau juga punya sejarah. Bicara tentang falsafah, beliau juga terlibat dengan falsafah. Berbicara tentang sosiologi, memang beliau terlibat dalam masyarakat. Beliau cerita tentang politik, memang beliau tadi lebih 20 tahun ahli politik. Yang akhirnya beliau adalah seorang pemikir di akhir usia beliau. Lalu kata ulama, beliau bukan bicarakan sahaja, tapi beliau terjun dalam dunianya. Itulah antara kehebatan beliau. Baik, itu baru cerita pasal tajuk. Para penonton sekalian, kita nak tahu apa intipatinya. Tapi sebelum tu, kita dah ada pemanggil di talian. Boleh kita raikan? Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman Azman Sufian dan juga Ustaz Muhadir Jul. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Mak. Soalan saya gini Ustaz. Ustaz, kita tengok ya pakar-pakar ilmuwan Islam, kebanyakannya nama mereka adalah sama, iaitu Irfan Ibnu. Contoh pakar matematik kita ialah Ibnu Sina. Kita semua tahu. Jadi soalan saya Ustaz, pakar ilmuwan Islam ni, pakar ekonomi, pakar segala-galanya ini, kebanyakan nama mereka depan yang Ibnu. Apakah sebenar maksud Ibnu itu, ataupun memang keturunan ke, ataupun orang-orang Arab ni punya apa, jika seorang pakar memang nama di hadapannya bermula dengan Ibnu ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Masya-Allah, terima kasih. Tapi sebelum tu Ustaz, Ustaz Ibnu apa? Kalau nak panggil saya boleh Ibnu Jul. Ibnu Jul. Ibnu Jul. Kenapa ayah saya namanya Jul? Okey, baik. Silakan Ustaz. Menarik soalan daripada Cik Omar kita, dan beliau peminat setia kita ni, tak mana, masya-Allah. Begini, tabiat orang Arab, mereka suka meraihkan anak mereka. Kerana itu mereka kalau punya anak, mereka tak guna nama asal dah. Macam contoh tadi, nama beliau Abdul Rahman ibn Muhammad Al-Hasan, tapi beliau dipanggil dengan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, Ibnu tu anak, Khaldun tadi bukannya anak, tapi merujuk kepada Khalduniyah, yang satu tempat perkampungan ataupun desa dekat Tunisia itu.
Kalau kita melihat penggunaan sebegini oleh ulama-ulama yang lain, disebut ibnu ka ataupun abu ka ataupun ummu ka, ini namanya kunyah. Kunyah maksudnya gelaran. Mohon maaf, panggilan. Ada satu lagi dalam Arab yang masyhur, tu namanya laqab. Laqab itu gelaran, kalau kunyah itu panggilan. Kita bagi contoh. Imamul Ghazali, nama beliau Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, meninggal tahun 505 Hijriah. Beliau dipanggil dengan apa? Abu Hamid. Sebab beliau ada anak lelaki bernamanya Hamid tetapi meninggal masa kecil. Kalau anak Abu. Kalau anak Abu. Okey. Kalau ibnu tu anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Kembali pada pak. Macam saya tadi, kalau kata panggil saya lah Ibnu Jul. Ibnu Jul. Kerana ayah saya Haji Jul. Haji Jul. Maka saya nama Ibnu Jul. Katalah saya ada anak namanya Abdullah. Jadi saya akan dipanggil Abu Abdullah. Kalau isteri saya, nama tak payah sebut nama isteri tapi panggilan contohlah Fatimah, tapi bukan nama sebenar. Tapi tak dipanggil Fatimah, setelah ada anak Abdullah tadi dipanggil Ummu Abdillah. Itu dipanggil sebagai kunyah. Jadi orang Arab kebanyakan begitu. Dan kenapa begitu? Sebab Nabi pun memanggil para sahabat begitu. Jadi sebahagian ulama mengatakan begitu jugalah kita kena pakai kunyah. Contoh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kenapa dipanggil Abu Bakar? Walau nama beliau Abdullah, nama beliau. Asal nama beliau ketika jahiliyah Abdul Ka'bah. Nabi tukarkan Abdullah. Mungkin sampai lah kita tak tahu nama beliau. Betul, Ustaz. Tapi nama beliau Abu Bakar. Dua sebab kata ulama. Satu, kerana bikir. Bikir itu adalah gadis. Maka Abu gadis, bapa gadis, sebab anak beliau Ummina Sayyidatina Aisyah adalah anak beliau yang Nabi kahwini ketika gadis. Sebab itu dia panggil Abu gadis, bapa gadis. Satu lagi, bikir ini orang Arab kata bikir, cepat, laju dan pantas. Beliau ketika didakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tak fikir panjang. Dakwah saja terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Kalau sahabat lain tunggu saat, tunggu fikir dulu. Ini tak. Sebab itu beliau dipanggil Abu Bakar, bapa cepat, laju dan pantas. Jadi itu tadi kembali pada soalan Cik Omar, itu adalah kunyah sahaja. Bukan ada kena mengena yang lain. Jarang orang tanya Ustaz soalan macam ni, tapi menarik juga kalau kita dapat bincangkan Ustaz. Kalau saya Ibnu Azman Ustaz, bapa saya Azman. Baik para penonton sekalian, anda Ibnu apa? Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam topik sirah kita pada hari ini, membincangkan tentang Ibnu Khaldun. Yang mana Ustaz, sahabat kita ni ada satu soalan yang menarik lah kan. Tadi Ustaz sebut tentang sedari kecil sebelum buat apa-apa hafal Quran dulu. Orang kata bersihkan jiwa dulu, mantapkan pegangan dulu dan kuatkan akal fikiran terlebih dahulu sebelum nak cerita tentang ilmu-ilmu yang lain. Jadi sahabat kita ni Nur Dahlia Biru ada satu soalan, adakah sejak kecil lagi Ibnu Khaldun telah dididik oleh
bapanya sebagai penghafaz Al-Quran yang hebat, dan ketika remajanya beliau dikenali sebagai ilmuwan genius kerana tekun menggali ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Naam. Jawapannya ya. Malah lebih daripada itu lagi, Nur Dahlia bukan sahaja ketika genius menjadi orang yang terkenal dalam ilmu fardu ain dan fardu kifayah, malah beliau juga sangat menonjol. Genius pada dirinya, tetapi menonjol bila orang tengok dan orang boleh manfaatkan ilmunya. Macam kita sebutkan tadi, memang asas. Begitulah kebanyakan ilmu Islam. Sebelum menekuni ilmu yang lebih serius, mereka dipersiapkan dulu dengan ayah ibu mereka dengan menghafaz Al-Quran. Bukan saja membaca tapi menghafaz. Memang ada kesan, kenapa? Sebab Al-Quran kalau sudah dalam dada, jadi yang lain-lain tu agak payah untuk masuk bila sudah mantap. Dan orang Arab memang kekuatan dia terkenal dengan kekuatan hafazan orang Arab ini. Sebab itu kalau dia menghafaz, saya pernah dulu ketika mengajar, ada seorang anak kepada kawan kami pensyarah, dia kata anak dia belajar medik dekat Sweden ke dekat mana tu Saiman, yang kedoktoran tu, Ireland lebih kurang begitu. Dan dia sekali dengan orang Arab. Beliau kata orang Arab ni bukan sahaja pintar, tersangat bijak. Kenapa Saiman? Antara rahsianya, ilmu tu satu hal, tapi mereka ini quwwatud dabt, kekuatan hafazan dia itu. Sehingga dia belajar medics, anak kawan kami tadi mengambil medics. Masya Allah. Dia dah lah bijak, tapi kuat ingatan. Diingatnya dengan istilah-istilah perubatan tu, Masya Allah, memang selalu menonjol. Itulah dia orang Arab. Nah, begitu juga darah Arab Yaman yang ada pada diri Imam Ibn Khaldun tadi tu, menyebabkan mudah sangat hafaz. Dan dorongan keluarga tadi itu dan kesungguhan keluarga itu menjadikan beliau seorang yang kuat hafazan dan juga ilmu-ilmu yang lain itu. Nah, sebab tu Ustaz, kalau kita tengok perkembangan anak-anak tahfiz kita di Malaysia ni cukup berkembang biak Ustaz. Yang mana ramai, yang mana di kalangan ibu ayah ni yang menghantar ke sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya untuk menghafal Quran. Rupanya Ustaz, inilah yang kita dapat lihat Ibnu Khaldun di awal usianya mereka ni menghafal Quran untuk menguatkan ingatan mereka. Betul. Baik, para penonton sekalian, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Apakah teori pendidikan yang diajar oleh Ibnu Khaldun dalam mendidik anak-anak? Menarik Ustaz. Masya Allah. Saya sempat merujuk tentang teori pendidikan beliau sedikit sebab bukunya tebal sangat. Kita rujuk pada yang orang telah rujuk. Antaranya adalah pendidikan itu mesti didasarkan pada agama. Itu yang penting sekali, iaitu akidah yang benar. Bila akidah yang benar, seseorang itu tahu siapa Tuhannya dan merasakan diri bertuhan. Itu dua konsep yang berbeza. Orang yang tahu dirinya bertuhan, maksudnya ilmu akidah, dan orang yang merasai merasai dirinya sebagai hamba kepada Tuhan. Dia begini, kita tahu tentang ilmu akidah, tahu tentang ilmu tauhid, itu tahu. Apakah kita merasa? Itu berbeza. Jadi orang yang tahu dan dia merasakan itu satu. Yang kedua, antara teori Imam Ibn Khaldun adalah pendidikan itu hendaklah daripada awal lagi, bukan akhir pendidikan itu. Malah pendidikan dalam Islam bukan sejak baby, tidak. Pendidikan dalam Islam adalah sejak mencari pasangan. Lebih mencari pasangan lagi. Lebih awal daripada itu. Sebab itu Imam Malik, Imam Ad-Dar, imam yang sangat terkenal sebagai yang dinisbahkan kepada mazhab Maliki. Beliau ketika ditanya oleh orang, wahai imam, bagaimana imam dapat kedudukan sekarang ini? Orang yang menulis kitab Muwatta dan sangat alim Ustaz Aiman, dan beliau itu dikatakan menguasai hadis dengan sangat hebat sekali. Ditanya orang, macam mana tuan boleh sampai ke tahap ini? Beliau kata begini,
begitulah ayahku mencari ibuku. Lagi jauh Ustaz. Bukan cari pasangan. Bukan pasangan. Masya Allah. Maksudnya pendidikan dalam Islam bukan seperti pendidikan dalam Barat, iaitu bermula seawal perut. Katanya bila dah ada janin maka kita pun jaga makan, jaga semua sekali. Saat mana tak, dalam Islam lebih awal lagi, iaitu seawal mencari pasangan. Sebab kalau pasangan yang baik, insya-Allah akan menerbitkan benih yang baik. Kalau tidak, sebaliknya, maka begitu. Kemudian dalam pendidikan, Imam Ibn Khaldun itu menekankan pada dua aspek ilmu. Satu, ilmu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Itu baru lengkap. Supaya ilmu fardu ain itu menjadi foundation, menjadi asas, dan ilmu fardu kifayah nanti akan berdasarkan itu. Sehingga tadi kalau falsafah Islam, kalau sosiologi Islam, kalau politik Islam, kalau ekonomi Islam. Begitu nanti setiap teori ekonomi ataupun pandangan ekonomi beliau semua kembali kepada Islam. Kenapa? Sebab asasnya tadi. Dan beliau mengatakan sangat perlu untuk seseorang itu mendapat pendidikan seawal usianya, bukan di pertengahan, dan sangat elok kalau ia banyak, bukan hanya fardu ain tetapi fardu kifayah. Dan berinteraksi dengan keadaan yang luar, itu juga menjadi ilmu. Bermaksud bila melihat sesuatu fenomena bukan dilihat begitu saja, tapi dia boleh jadi ilmu. Nanti akhir boleh menjadi iktibar dan pengajaran padanya, menjalani kehidupan sejarahnya untuk membina tamadun yang akhirnya. Sebab tu dia berjalan Ustaz, daripada Ustaz sebut kata daripada Afrika, Tunisia, betul. Kemudian pergi Fez, kemudian sampai ke Mesir Ustaz. Sampai ke Spanyol dulu. Algeria, baru ke Mesir. Maksudnya sepanjang perjalanan itu adalah ilmu. Masya Allah. Baik, pada anda semua yang kaki jalan tu sebenarnya anda sedang menimba ilmu. Betul Ustaz Baik, para penonton kita ada mengajukan satu soalan Ustaz yang cukup menarik, iaitu daripada Sahziatul Siddiq. Apakah sumbangan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam? Apakah rujukan dalam penafsiran ilmu masih diguna pakai sehingga kini? Soalan kedua, bagaimana bentuk cabaran yang dihadapi oleh Ibn Khaldun dalam pencarian ilmu sehingga menjadi tokoh ilmuwan? Yang pertama sumbangan Ustaz, yang kedua cabaran. Baik, kita cerita cabaran dahulu. Sudah pasti menuntut ilmu itu perlukan kepada kecekalan, dan beliau berpindah-pindah juga ketika menuntut ilmu itu. Disebabkan keadaan tempat beliau tinggal itu berlaku sesuatu. Contohnya ketika berada di Tunisia itu berlaku wabak. Lalu pindah lagi ke Fez Maghribi. Kemudian pindah lagi ke Spanyol tadi tu. Jadi apa yang berlaku pada ketika itu juga memberikan cabaran dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sudah pasti ilmu tu bukan hanya satu. Jadi menuntutnya itu dengan kesabaran. Sebab ilmu fardu ain sahaja ada tiga: ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu at-tasawuf. Dan mengajinya itu ada tahap-tahap yang tertentu. Itu cabaran biasa yang dialami oleh orang yang menuntut ilmu. Seterusnya, apakah sumbangan beliau? Sumbangan beliau sangat banyak sekali. Dalam ilmu dan pemikiran, pertama sekali menganalisa aspek masyarakat, politik, ekonomi dan pendidikan. Malah beliau melihatnya sangat mendalam sekali. Apakah yang perlu diperbetulkan dalam ekonomi itu, dalam masyarakat itu, dalam pendidikan itu. Beliau bagi satu gagasan yang kadang-kadang berbeza dengan yang lain. Contoh, beliau mengatakan kalau dalam bab sejarah, itu tidak boleh hanya melihat kepada peristiwa ataupun cerita-cerita dongengan sahaja. Mesti dianalisa peristiwa yang berlaku, masyarakatnya terlibat macam mana, keadaannya bagaimana. Begitu. Beliau juga punya idea dalam asas ketamadunan. Apa kata beliau? Tamadun itu hendaklah terdiri daripada rohani dan jasmani. Bukan sahaja pembangunan fizikal dengan bangunannya, dengan jalan rayanya, dengan sekolah, fasiliti, tak. Tapi hendaknya juga dengan rohani. Itu antara yang beliau sebutkan. Dalam bab sejarah, politik, ekonomi, sosiologi, pendidikan, beliau punya idea-idea yang sangat berkembang dan sangat mahal. Sehingga idea-idea beliau yang beliau rangkumkan dalam kitab Al-Ibar tadi, iaitu muqaddimah itu diterima pakai oleh orang moden sampai sekarang dan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang pelbagai.
Beliau juga, ini istimewa. Dalam berkarya, beliau kaitkan sesuatu perkara dengan rohani, akal dan akhlak. Sebab itu semua penulisan beliau, Ustaz Aiman, semua ada unsur akidah, semua ada unsur akhlak. Bukan setakat untuk bicarakan begitu saja physically, tetapi spiritually juga. Beliau dalam perkara kenegaraan, beliau bicarakan tentang nak bina negara berasaskan agama, ekonomi, akhlak. Dan akhlak pemimpin itu sangat penting, akhlak rakyat itu juga sangat penting. Malah beliau bagi satu intibah, iaitu satu intibah, satu pelajaran dan satu peringatan. Kata beliau, rosaknya negara itu mungkin disebabkan oleh rosak individu. Kerana individu itu tidak bermoral, menipu, zina, sumpah palsu dan sebagainya. Yang kedua, orang melanggar undang-undang secara besar-besaran. Contoh, jalan ini untuk ambulans, tapi digunakan juga kenderaan yang biasa contohnya. Contoh lagi, traffic light. Itu sepatutnya warna merah. Ramai-ramai duk langgar. Itu antara contoh sedikit. Dan beliau katakan juga, kalau masyarakat itu tertumpu kepada materialistik, bekerja untuk harta, sehingga yang penting harta, yang penting boleh memuaskan diri, keluarga, tidak susah, akhirnya nanti takut nilai-nilai itu dilanggar. Itu antara apa yang beliau concern dalam bab kenegaraan, dan banyak lagi sebenarnya. Nanti kita akan bicarakan kemudian. Tapi secara asasnya Ustaz sebutkan tadi adalah asasnya adalah akidah dan juga akhlak. Betul. Yang mana gabungan ini dalam memberikan satu pelajaran di dalam intipati kitab itu sendiri. Sahabat kita di talian, boleh kita tarik Ustaz? Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan. Ya, ini Ibnu Abu Bakar. Oh, Ibnu Abu Bakar. Okey Ustaz, apa? Penonton kita dah praktik ke tu? Silakan. Soalan saya Ustaz, bantu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah kehebatan ilmuwan Islam ni dia bermula daripada penguasaan Al-Quran dan akidah dan juga akhlak terlebih dahulu untuk mencapai kejayaan yang lebih hebat ni? Ya. Dan keduanya, ramai daripada ilmuwan tokoh-tokoh ilmuwan ni datangnya luar, adakah datangnya luar daripada tanah Arab, contohnya daripada tanah Mekah lah. Itu sendiri. Minta pencerahan yang lebih lanjut. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibnu Abu Bakar. Katanya Ustaz begitu. Baik. Adakah Al-Quran ini menjadi asas sebelum seseorang itu menjadi seorang ilmuwan? Tapi kita berehat seketika Ustaz. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Akhilan tanal ilma illa bisittatin zakain wa hirsin wajtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustazi wa tuluz zaman. Dalam kita menuntut ilmu, salah satu daripada intipatinya adalah panjangnya masa menuntut ilmu ni perlukan kepada kesabaran Ustaz. Baik, dan kita mendengar tadi satu soalan yang cukup menarik daripada Ibnu Abu Bakar. Dia sebut Ibnu Abu Bakar. Baik, jadi soalannya adalah Ustaz, adakah seseorang itu menjadi seorang ilmuwan yang hebat adalah berteraskan kepada akidah,
akhlak dan juga Al-Quran itu tadi, Ustaz? Nah, jawabnya adalah ya, dan itulah yang akan nanti menjadi asas untuk dia memberikan pandangan ataupun memberikan jawapan pada sesuatu permasalahan. Kenapa? Kalau sudah akidahnya mantap, fiqhnya bagus, tasawufnya mendalam, maka orang itu tidak akan tersasar daripada kebenaran. Yang kita sebutkan tadi memang kebanyakan ulama Islam memang menghafal Quran itu memang sudah biasa. Sehingga kalau siapa yang ulama tak menghafaz Quran itu pula jadi pelik. Gitu. Sebab itu Imam Syafi'i ketika umur 7 tahun beliau sudah khatam 30 juzuk Quran tanpa lupa. Imam Syafi'i ini. Nah, ketika umur 15 tahun beliau sudah menghafaz kitab Muwatta Imam Malik yang dalam tu ada 7,000 hadis. Masya-Allah, dalam 8 hari 8 malam je. Daripada Makkah nak pergi ke Madinah dulu 8 hari 8 malam hafaz kitab Muwatta Imam Malik. Ustaz Aiman, bukan hadisnya saja dengan sanad an tak jatuh pun. Itulah dia ulama yang kalau menghafaz Al-Quran itu menjadi suatu yang sangat kuat untuk menjadikan dirinya lebih fiqah dan lebih mampan dengan ilmunya, sebab dengan Quran keberkatan itu menarik ilmu-ilmu yang lain. Ditanya tentang ulama yang kebanyakannya daripada luar Arab. Ya, begitu. Kita lihat ulama hadis sendiri dalam Kutubus Sittah itu seorang je Arab. Nah, Al-Imam Abu Daud As-Sajastani daripada Makkah. Itu ya. Al-Imam Al-Bukhari daripada Bukhara dekat Rusia. Al-Imam Muslim An-Naisaburi dekat kawasan Iran. Imam Abu Daud As-Sajastani itu Arab. Imam Abu Isa At-Tirmidzi dekat Tirmidz. Imam Ibn Majah, Imam An-Nasa'i, 5 semua bukan Arab. Seorang je Arab. Masya-Allah. Nah, sebab itu memang Nabi sebut la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tak ada lebihnya Arab kepada atas orang ajam illa taqwa. Pun begitu memang ramai, masya-Allah, tokoh-tokoh daripada Arab itu memang ramai. Tetapi ramai juga yang bukan Arab. Nak tunjuknya apa? Nak tunjuknya kemuliaan seseorang itu pada takwanya dan pada ilmunya. Yang kalau kita lihat Ibn Sina, Averroes itu Ibn Rushd, Averroes, demikian Ibn Khaldun dan sebagainya. Itu antara tokoh-tokoh yang bukan daripada Arab, tapi yang ini asalnya memang Arab lah. Sebab asalnya tadi daripada Yaman. Yang lain tu kebanyakan juga bukan Arab. Nak tunjuk apa tu? Ilmu itu siapa memilikinya akan Allah angkatkan darajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan angkat darajat pada orang yang satu beriman dululah. Yang kedua, ilmu, Allah akan angkatkan martabatnya dunia. Kalau dia ada ilmu akhirat, dah akhirat dia sekali. Dan kita lihat Ibn Khaldun ni dia dah masuk dalam kancah politik ataupun pembinaan negara dan sebagainya, dan dia tinggalkan perkara itu untuk membuat ataupun membina satu legasi ilmu yang cukup luas ni, Ustaz. Kita nak tahu juga ada tak cabaran-cabarannya dalam mendapatkan ilmu ini ataupun dalam membina buku yang penuh dengan ketamadunan ini, Ustaz? Baik. Soalan yang sangat baik. Kita sebut tadi 3 fasa kehidupan beliau. Satu, daripada lahir sampai umur 20 tahun, itulah dia membina diri untuk menuntut ilmu dengan cabaran yang kita sebut tadi, pindah randah, dengan cabaran biasa orang yang menuntut ilmu yang Al-Fadhil Ustaz Aiman lantunkan yang sedap suaranya tadi. Masya-Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Yang kedua, fasa yang kedua, umur 20 tahun sampai 43 tahun, ini fasa beliau terlibat dengan politik. Beliau dalam politik, beliau pernah jadi setiausaha khas bahagian surat menyurat di Jabatan Kerajaan Tunisia. Beliau pernah jadi pegawai Jabatan Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishaq dan Sultan Abu Annan. Beliau juga menjadi ahli jawatankuasa Jabatan Setiausaha Sulid Sultan Abu Salim Faiz. Itu dan Masya-Allah. banyak jawatan-jawatan yang politik yang penting, politik dan penting untuk beliau itu. Dan Ustaz Aiman, beliau pernah masuk penjara. Masya-Allah. Kerana ada orang hasad dengan beliau, kerana beliau ni rapat dengan raja ketika itu. Akhirnya beliau masuk dalam penjara untuk beberapa waktu. Nah, itu antara
cabaran beliau dalam perkara begitu. Tapi selepas itu, fasa yang ketiga itu penulisan, fasa yang agak tenang. Sebab tak terlibat dengan politik. Sebab politik ni kita tahu macam-macam cabarannya itu. Kalau tidak punyai prinsip yang benar, itu dengan cabaran-cabaran yang ada di sekeliling itu sangat mengujakan, dan kalau tidak ada asas, itu takut-takut lari daripada prinsip. Baik Ustaz, inilah cabaran sebagai seorang ilmuwan yang mana mereka ini di sebalik daripada kesusahan kehidupan mereka ini, mereka melontarkan ke dalam kitab-kitab mereka menjadi panduan dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, ini satu orang kata saat yang kita tunggu-tunggukan bila mana kita nak ceritakan tentang kelebihan yang ada pada Ibnu Khaldun ini. Yang mana sahabat kita Nur Hayati Ismail, apakah ilmu sosiologi dalam konteks falsafah Islam yang sebenar yang dipelopori oleh beliau? Ini seorang pakar sosiologi ni Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, saya sempat merujuk sedikit apa yang dikatakan sebagai ilmu sosiologi itu, iaitu ilmu yang berkaitan dengan sosial. Sosial itu adalah sesuatu yang melibatkan interaksi. Jadi kalau orang tidak bersosial, maksudnya orang dikatakan tidak bersosial lah tu. Sosial maksudnya dia kena bersosial dengan orang lain, iaitu ada kaitan sosial dengan sejarah, sosial dengan orang, dan sejarah itu dengan faktor yang lebih besar. Dan beliau mengatakan tamadun itu dengan masyarakat kena satu. Maksudnya tamadun bukan satu yang lain, masyarakat bukan yang lain, tidak. Tamadun itu adalah hasil daripada aktiviti masyarakat yang akhirnya memahami tamadun dan kaitannya dengan masyarakat akan menghasilkan satu ilmu namanya ilmu umuran. Umuran maksudnya bagaimana ia makmur menjadikan suatu tamadun. Beliau juga katakan dalam ilmu sosiologi, manusia tadi kita sudah sebut dalam kemasyarakatan tak boleh hidup seorang-seorang. Dia kena bersosial. Malah beliau mengatakan dalam sosial itu ada 4 konsep yang beliau gagaskan ataupun beliau amati. Apabila tadi yang mula-mula tadi kita melihat beliau mengamati ada suku-suku dekat Afrika tadi itu yang berlawan dengan suku ini, akhirnya membuat satu pemerintahan, kemudian akhirnya pemerintahan itu penuh dengan kemakmuran, akhirnya nanti jatuh balik sebab lupa kepada asas. Ada 4 yang beliau sebut dalam konsep sosiologi ini. Secara ringkas, satu, solidarity social. Perlu ada kekuatan hubungan antara manusia dan antara kaum. Itu yang nanti disebut nama asabiyah tadi tu. Asabiyah tadi kerana kaum kita ni sama, mai kita sama-sama untuk kalahkan kaum lain contoh, untuk lebih pada kaum lain contoh. Sebab asabiyah yang kuat akan mengalahkan asabiyah yang tidak kuat. Yang kedua, konflik sosial. Beliau katakan dalam masyarakat ada pandangan yang berbeza. Itu disebabkan faktor individu, cinta pada suku, inginkan ekonomi dia lebih dan rebutkan kekuasaan. Itu namanya tadi solidarity sosial, ini konflik sosial. Yang ketiga, perubahan sosial. Apabila sudah menjadi kuat dan kaum itu menguasai sesuatu, maka muncul apa dia ingin terkenal. Ekonomi nak selesa dan merebutkan kuasa politik. Itu yang menjadikan mereka bersungguh. Kalau sudah dapat satu kekayaan, mereka akan pertahankan. Satu kekuasaan mereka akan pertahankan. Lalu beliau sebutkan jenis-jenis masyarakat yang sebenarnya tadi sudah kita sentuh tidak langsung, iaitu masyarakat primitif. Ketika mereka sudah bergabung menjadi suatu pemahaman yang baik dan boleh berfikir untuk sesuatu ke depan, tu jadi masyarakat kampung. Masyarakat kampung bila sudah terbina, satu sistem akan jadi masyarakat bandar yang namanya hadari. Ini melalui 3 ini nanti akan di-apply dalam apapun organisasi ataupun kemasyarakatan. Itu sebenarnya hasil daripada buah fikiran Al-Imam Ibnu Khaldun dalam bab sosial dalam ilmu sosiologi. Baik Ustaz, dan inilah yang baginda SAW terapkan Ustaz di dalam kehidupan bermasyarakat ini, iaitu menghubungkan silaturahim di antara kita, menghubungkan dengan kasih sayang di antara satu-satu manusia, dan orang kata dielaboratekan dan dikembangkan oleh Ibnu Khaldun bagaimana tamadunan itu dibina. Baik para penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz tamat di TV3 dan kita akan sambung 30 minit di TV9. Banyak lagi yang akan Ustaz kongsikan
Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini membincangkan dalam bab sejarah berkaitan dengan tokoh terulung iaitu Ibnu Khaldun. Baik Ustaz, seorang ilmuwan, seorang pakar, bukan setakat ilmu-ilmu fardu kifayah tetapi ilmu-ilmu agama, pakar bahagian agamanya dan juga bahagian falsafah kemasyarakatan dan sebagainya. Baik, tadi kita dah sentuh sosiologi dan kita dah sentuh dah beberapa perkara yang asas dalam ilmuwan itu sendiri dan kita nak pergi kepada ekonomi. Yang ni cukup menarik Ustaz. Yang mana kalau kita lihat dalam perkembangan sesebuah negara perlukan ekonomi yang mantap. Sahabat kita ada satu soalan yang menarik berkaitan dengan ekonomi. Ibnu Khaldun juga dianggap bapa ekonomi Islam. Apakah sumbangan beliau terhadap ekonomi dan apa pengajaran yang boleh kita contohi daripada Ibnu Khaldun? Masya Allah, syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz Aiman dan Dodge yang bertanya. Memang ini satu aspek yang Imam Ibnu Khaldun sangat bagi penumpuan. Malah beliau dikatakan sebagai tokoh politik, tokoh ekonomi. Beliau katakan dalam bab ekonomi, rezeki ini kurniaan Allah. Maksudnya mesti dinikmati bersama, jangan seorang-seorang saja. Itu satu. Yang kedua, beliau kata manusia pemegang amanah Allah dalam pengurusan harta dan ia wajib dibelanjakan mengikut syarak. Dua. Yang ketiga, macam saya suka tadi sebab Ustaz Aiman dah advance sebut, apa dia, kemajuan negara itu bergantung dengan kemajuan ekonomi. Tetapi untuk dalam bab ekonomi beliau sebutkan dalam kitab beliau At-Ta'arif dan Al-Ibar. Ada kitab Ibar tadi tebal dan kitab Ta'arif satu lagi. Ta'arif maksudnya banyak tentang diri dia. At-Ta'arif An-Nafsihi. Apa kata beliau? Dalam bab ekonomi kena ada prinsip, antara satu adalah keadilan, fairness. Keadilan ini bukan sama rata. Dalam Islam keadilan itu wad'u syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Dia bukan tak semestinya sama rata, dia kena orang lagu ni, hak ni, lagu ni. Sebagai contohlah, anak kita dua, seorang lelaki, seorang perempuan. Hak lelaki ni dia bagus, dia bagus dalam exam, kita beli dia songkok. Jadi hak muslimat tadi jangan beli songkok. Beli dia tu. Itu maksudnya jangan tak semestinya sama rata, tapi kena pada tempat dia. Baik, itu satu, fairness. Yang kedua, beliau kata dalam bab ekonomi nak memajukan negara kena hard working, rajin. Yang ketiga, kena ada cooperation, kerjasama. Dan yang keempat, dia kena ada moderation, kesederhanaan. Jangan prinsipnya terlalu ifrat dan tafrid. Jangan sendiri-sendiri saja. Dia kena ada meraihkan faktor-faktor yang lain. Beliau sangat menekankan bahawa kekayaan itu kena ingat mai daripada Allah. Bila mai daripada Allah, kita untuk sama-sama, untuk jangan makan seorang. Untuk negara, untuk rakyat, keselesaan rakyat jelata dan seluruh yang ada dalam negara itu. Itu antara prinsip yang asas-asas tu, contoh tidak ada riba dan itu yang biasalah. Ini antara yang beliau tekankan bahawa ini adalah suatu amanah, uruskan dengan baik dan ekonomi itu kuat, negara akan jadi kuat. Kena jaga elok-elok. Orang ahli ekonomi dalam negara kita yang siang malam untuk jaga semua ini, kita sangat bersyukur sebab kita bukan pakar ekonomi Al-Faqir sendiri, tapi dijaga prinsip-prinsip tadi, mudah-mudahan bukan sahaja kuat ekonomi tapi barakahnya itu. Sebab tu saya sebutkan Ibnu Khaldun ni apa-apa sekali yang dia buat kembali kepada Islam. Itu ekonomi pun ekonomi Islam. Dan cukup menarik Ustaz sebut tadi cooperation. Betul Ustaz? Maknanya dia ada kerjasama di antara mereka dan bila dapat rezeki kita kongsi bersama. Ini satu poin yang cukup menarik lah yang Ustaz sebutkan kepada kita semua. Dan sahabat kita di Facebook Ustaz bersama dengan Muhammad Izzuddin. Apakah falsafah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun sehingga menjadi penulis sejarah
terulung di Afrika Utara, Ustaz? Masya Allah. Saya sangat suka soalan ini sebab memang Imam Ibn Khaldun memang terkenal dengan pakar sejarah. Malah beliau buat sesuatu yang baru pada sejarah itu. Nah, bukan buat sejarah baru, tidak, memperbetulkan beberapa dalam aspek dalamnya. Kita bagi contoh. Beliau mengatakan peristiwa itu berlaku dengan sebab musabab. Jadi sejarah manusia ditentukan oleh manusia sendiri kecuali jika melanggar hukum Allah. Nah, bukan maksudnya manusia yang mencipta, tidak. Nah, begini, setiap sunnatullah itu akan berlaku begitu. Jangan dilanggar sunnatullah itu. Kalau dilanggar, dia akan jadi. Maksud, kalau pemerintahan itu dilakukan dengan tyranny, dengan kezaliman, itu akan akhirnya jatuh, akan ke arah kejatuhan. Tapi kalau dengan konsep keadilan, kebersamaan, togetherness, dia akan menjadikan masyarakat lebih makmur dan maju. Itu maksudnya perkara sunnatullah, sebab musabab di situ. Yang kedua, beliau katakan peristiwa yang lalu adalah i'tibar untuk apa yang sedang berlaku. Dalam Islam ni cantik. Ada 3 dimensi waktu. Dulu, sekarang, akan datang. Dulu adalah pengalaman, sekarang realiti, akan datang adalah suatu harapan dan cita-cita. Orang yang bijak akan menjadikan pengalaman itu sebagai suatu landasan untuk dia bergerak sekarang, dan dia boleh merencanakan untuk akan datang. Sehingga hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Itu yang saya ingat apa yang disebut oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ketika beliau cerita tentang Al-Isra' wal Mi'raj. Dapat juga kita terapkan. Betul kata Imam Ibn Khaldun, perkara yang lalu adalah i'tibar sekarang. Kemudian beliau kata begini dalam bab sejarah, pengaruh iklim dan alam sekitar itu mempengaruhi apa yang berlaku. Sehingga apa yang berlaku itu kena rujuk pada faktor-faktor yang menyebabkan berlaku. Kedudukan ekonomi dan budaya juga memainkan peranan pada apa yang berlaku. Apa yang berlaku itu sejarah lah. Apa yang berlaku itu sejarah. Apa faktornya? Pengaruh iklim, alam sekitar. Kan sekarang alam sekitar kita diuji kan, Ustaz Aiman? Betul, Ustaz. Kemudian kedudukan ekonomi, budaya. Begitu. Beliau juga betulkan fakta yang salah oleh sebahagian sejarah Barat. Dan beliau katakan sejarah dan peristiwa adalah berdasarkan kajian yang nyata, bukan dongengan, khayalan semata-mata. Sebab itu beliau mampu menganalisis tamadun, kan tamadun sebahagian daripada sejarah, permulaannya, faktor kegemilangannya, dan jangan lupa kejatuhannya. Kenapa kejatuhan tadi? Kalau dia tak ikut sunnatullah. Maksudnya kalau dia ikut caranya itu akan elok, kalau tidak akan menuju kepada kehancuran. Itu sebahagian yang beliau terapkan dalam sejarah tadi. Baik, Ustaz. Sahabat kita ada nak tanya satu soalan yang menarik, Ustaz, daripada Rahimah Saud. Siapakah pesaing hebat ketokohan Ibn Khaldun semasa populariti beliau sedang meningkat, dan di negara manakah tokoh tersebut berada? Ada tak pesaing ketika itu ataupun mungkin orang kata sama-sama naik ke, Ustaz? Silakan. Wallahu alam, tak sempat saya nak rujuk Ustaz Aiman siapa pesaing beliau. Tapi kalau persaingan yang baik, yang konstruktif, itu sangat bagus. Begitulah dalam Islam, kalaupun ada tokoh yang lain daripada Imam Ibn Khaldun yang tak sempat saya rujuk, mereka sama-sama membangunkan Islam. Sebab asasnya tadi, ilmu apapun, sejarah ke, falsafah ke, sosiologi ke, dan ekonomi dan sebagainya, itu diasaskan kepada akidah tadi itu, bermakna akidah mengajar supaya jangan hasad dengki dan sebagainya, selari sama-sama. Maknanya saya suka bila Ustaz sebutkan berkaitan dengan sejarah tadi, Ustaz. Yang mana yang dah berlalu itu adalah pengalaman. Yang sedang berlaku itu adalah realiti. Dan di hadapan itu adalah kita sebut cita-cita ataupun perancangan kita. Itu yang perlu kita gariskan dalam kehidupan kita ni. Sebenarnya itu yang kita perlu atur ataupun caturkan. Baik, sahabat kita di Facebook ada nak tanya soalan lagi, Ustaz? Boleh kita raikan? Fadhal. Ibn Khaldun sebagai seorang tokoh sejarawan, beliau disanjung oleh dunia dan masyarakat antarabangsa. Soalan saya, apakah bukti yang menunjukkan Ibn Khaldun seorang tokoh dalam pelbagai bidang? Soalan yang sangat baik, dan saya berbicara ini rasanya tak mampu untuk menceritakan yang sepatutnya yang beliau dapat. Rasa terhad sangat sebab nama beliau sangat harum, ilmu beliau sangat tinggi, akhlak beliau sangat mulia, menggabungkan ilmu agama dengan fardu kifayah tadi itu secara kemasyarakatan, dan penulisan beliau itu yang sangat saya kagum, Ustaz Aiman.
Muqaddimah saja 700 muka surat. Zaman tu mana ada komputer, Betul, mana ada apa, kita menulis kadang-kadang 2 muka surat. Ini silap tak apa, dia ada ando reda tak apa. Okey. Tak pun main internet lah ni, dia copy paste tok sikit jadi dia punya. Dan kadang-kadang maaf tak boh pun main mana ambil. Jadi tidak amanah rujukan. Al-Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi mengatakan min barakatil ilmi isnadul amri ila qailihi. Menjadi satu termasuk dalam keberkatan ilmu, abak main mana kita ambil itu nah. Ibnu Khaldun mana ada yang kata internet lagi apa semua ni, tak ada. 700 itu mukaddimah saja. Belum lagi bab pertama dan bab yang ke-6 tak Iman. Menulislah dalam itu. Allahu Akbar. Dan penulisan beliau, bukti tadi beliau diterima dalam masyarakat dunia, dalam dunia Islam satu dan dunia bukan Islam pun dah diterjemah dah pun kitab ni. Lengkap Ustaz Aiman. Dalam banyak bahasa, bukan satu bahasa ya. Dalam banyak bahasa satu. Yang kedua, bukan terjemah saja. Idea beliau itu diduplicate, diambil oleh orang barat yang kadang-kadang mereka tak bagi tahu pun main mana, kecuali historian ataupun pemikir yang amanah, depa bagi tahu, amanah ambil. Yang ketiga, ada setengah tempat universitinya namanya Universiti Ibnu Khaldun. Cuma saya tak ingat di Indonesia pun ada juga. Macam di sekolah-sekolah di kita di Malaysia, Ustaz Aiman ana pernah tengok ada madrasah namanya Madrasah Ibnu Khaldun. Kalaulah beliau ini bukan orang yang terkenal dan masyhur dan ada sesuatu yang sumbangan pada masyarakat, tidak mungkin masyarakat akan guna nama-nama itu pada universiti, pada sekolah dan lain-lain. Baik, Ustaz, saya tertanya-tanya juga Ustaz, bila mana sejarawan-sejarawan ataupun golongan-golongan barat dapat menerima falsafah-falsafah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun ini, sedangkan Ibnu Khaldun mengambil intipatinya daripada Al-Quran, mengambilnya daripada hadis. Jadi macam mana golongan-golongan barat ini boleh menerima falsafah daripada Ibnu Khaldun? Mungkin daripada sudut cantiknya beliau mencaturkan ataupun membuat ayat-ayat ini menyebabkan memberi satu samaran kepada mereka yang mana ininya sebenarnya datang daripada Al-Quran. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam topik perbincangan sirah kita pada hari ini, Ibnu Khaldun. Baik Ustaz, saya ajukan sebentar tadi Ustaz, sebelum pada rehat tadi, kita menyatakan bahawa kita pun pelik Ustaz, ya, golongan barat boleh terima falsafah ataupun ilmuan ataupun perkara yang dibawa oleh Ibnu Khaldun ni, sedangkan Ibnu Khaldun ambil intipatinya daripada Al-Quran dan juga hadis Ustaz. Sahih, masya-Allah. Soalan ini masya-Allah tabarakallah, antara soalan yang brilliant daripada Al-Fadhil Ustaz Aiman. Naam. Kenapa? Dahlah mereka tak beriman pada Allah, dan ini pula gagasan daripada orang Islam, tapi boleh diterima pakai pula dan diiktiraf pula. Diiktiraf pula. Masya-Allah. Jawapannya satu sahaja, iaitu apa-apa ajaran dalam Islam itu tidak pernah kontradik dengan akal yang sihat. Sehingga apapun dalam Islam itu kalau diamati yang tak kontradik, memang begitu pun akal yang sihat itu boleh menerimanya.
Sehingga mereka menerimanya itu walaupun atas nama bukan agama. Kerana itu dasar-dasar, contoh kita sebut tadi 4 prinsip yang selalu Imam Ibn Khaldun terapkan dalam kenegaraan, dalam ekonomi. Yang pertama tadi adalah keadilan, yang kedua rajin, yang ketiga kerjasama, yang keempat kesederhanaan. Ini dalam organisasi, kalau 4 ni diterapkan Ustaz Aiman, semua akan jadi. Walhal kan kebersamaan itu kan tolong menolong. Dalam Al-Quran kan ayatnya Ustaz Aiman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Itu kan ayat Al-Quran. Hendaklah kamu bertolong menolong dalam perkara kebaikan dan jangan dalam perkara pemusuhan. Itu prinsip. Cuma itulah kelebihan ulama. Jadi ulama baca nas ataupun nusus lalu mengeluarkan fiqh ini kefahaman, lalu dibawa dalam bentuk falsafah, dibawa dalam bentuk teori yang asalnya tadi dekat sini. Ayatnya sikit ya, tapi huraiannya itu, kefahamannya itu, itulah tugas ulama. Ulama yang akan memahaminya dari sudut bahasa, dari sudut pengajaran dan iktibar, maka jadilah yang namanya falsafah Islami tadi tu. Islamic economy, Islamic social dan sebagainya. Asalnya adalah kembali pada 2 sumber tadi, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga boleh diiktiraf oleh mereka. Itu yang kita rasa berbangga. Alhamdulillah. Daripada sudut pemikiran akal waras manusia, Islam ini tidak pernah bawa satu perkara yang di luar daripada kemampuan ataupun pemikiran seorang manusia. Betul Ustaz ya? Sahih. Baik, para penonton sekalian, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Salih Rasid Cik-Cik. Apakah jawatan teragung yang pernah disandang oleh Ibn Khaldun hingga diiktiraf oleh kerajaan Arab selain pernah menjadi kadi dan hakim dalam kerajaan Mesir? Yang tadi kita pernah sebutkan, beliau terlibat dalam jawatan penting selama lebih 20 tahun. Kalau dapat saya ulangkan kembali, selain daripada hakim di mahkamah raja, itu bukan mahkamah sebarang tu, hakim mahkamah raja di Mesir. Selain daripada itu, tadi kita sebutkan setiausaha khas bahagian surat menyurat di Jabatan Kerajaan Tunisia, pegawai Jabatan Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishaq dan Sultan Abu Annan, AJK Majlis Ilmiah Fes Maghribi, Masya Allah, teringat dengan kota yang sangat unik ini, Ustaz Aiman, Maghribi, Morocco. AJK Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim Fes. Itu antara yang sempat saya tulis, dan jawatan-jawatan ini jawatan-jawatan besar, bukan jawatan kecil sahaja. Cuma selepas itu beliau berhenti daripadanya ini, dan sempat juga ketika dalam politik tadi itu beberapa kali masuk penjara sebab hasad oleh orang lain. Al-hasudu la yasud. Orang yang hasad tidak boleh memimpin dirinya. Jadi janganlah hasad, supaya kita tenang dalam kehidupan. Baik Ustaz, ada sahabat kita nak bertanya satu soalan yang menarik ni Ustaz. Dia kata, apakah Ibn Khaldun pernah berkahwin dan pada usia berapakah Ibn Khaldun meninggal dunia dan di manakah beliau dikebumikan? Masya Allah. Saya jawab dulu soalan yang akhir tu. Baik Ustaz. Iaitu meninggal dunia pada 808 Hijriah, maksudnya kurun yang ke-9, awal kurun yang ke-9. Meninggal di mana? Di Qahirah, Mesir, ketika umur 87 tahun. Saya tak sempat pula nak rujuk beliau kahwin, berapa anaknya, tak sempat pula saya rujuk, mohon maaf. Mudah-mudahan akan datang boleh kita rujuk semua. InsyaAllah. Baik Ustaz, ini dia sahabat kita di Facebook. Ada satu soalan lagi Ustaz. Apakah hikmah dan ibrah yang perlu diambil oleh umat Islam dan pemimpin-pemimpin zaman kini mengenai kebijaksanaan Ibn Khaldun dalam bidang politik, pendidikan, sosial dan falsafah? Silakan Ustaz. Masya Allah, soalannya sangat bagus daripada saudara Fadli. Apa yang harus kita pelajari? Pertama sekali, nak mempelajarinya kena ada ilmu. Sebab ilmu itu nanti akan membuahkan tindakan. Tuan-tuan, puan-puan, program sebegini sangat bagus sekali kita bicarakan apakah sumbangan Ibn Khaldun dalam perkara yang tadi itu, dalam ekonomi, dalam politik dan sebagainya. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah kita pelajari dan telusuri pemikiran beliau dalam ekonomi, dalam politik dan sebagainya, dan kita
teladani. Begitu. Jadi bukanlah maksud yang kita bicarakan ini hanya sekadar perbicaraan saja yang ada di dalam kitab Al-Ibar, kitab Al-Ta'rif, Muqaddimah tadi itu, hendaklah kita pelajari dan kita ambil sesuatu yang baik padanya untuk kita praktikkan pada waktu sekarang ini mengikut kesesuaian dan kebijaksanaan. Maksudnya kita pelajari, kita fahami, kita praktikkan ikut keadaan sekarang ini. Baik Ustaz, di dalam apa saja yang kita lakukan, pastinya perkara asas yang perlu kita ada adalah ilmu, Ustaz. Kan? Kita buat apa sekalipun, hatta kita nak repair motor pun kena ada ilmu, Ustaz. Kita nak makan pun kena ada ilmu. Kita nak bekerja kena ada ilmu. Nak masak kena ada ilmu. Nak mendidik anak-anak kena ada ilmu. Mungkin ada sedikit tak nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz kepada para penonton kita, jadi seperti Ibnu Khaldun yang mana tak pernah jemu dalam menuntut ilmu dan secara tak langsung memberi ilmu kepada manusia, Ustaz. Soalan yang sangat baik. Syukran Ustaz Aiman. Pepatah mengatakan fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kamu berusaha mencontohi orang yang mulia walaupun tak 100% macam mereka. Kenapa? Mencontohi orang yang mulia itu adalah suatu kejayaan. Justru macam mana kita nak tahu dan nak ikut Ibnu Khaldun? Tak ada jalan lain, Ustaz Aiman, dengan jalan ilmu. Bila jalan ilmu, kita kenal. Bila kenal, kita cinta. Bila kita cinta, kita taat. Taat maksud apa yang orang tu buat, kita buat. Apa yang dia tak buat, kita tinggalkan. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu pada orang yang kau cintai, pasti kau taat padanya, kerana orang yang cintai orang lain, dia akan taat padanya. Justru kita telusuri sirah dan pelajaran perjalanan Imam Ibn Khaldun, bagaimana beliau menuntut ilmu, susah payahnya, barulah dapat kita ikut sama. Bila kita tahu sejarah sedemikian, barulah ada satu panduan. Kenapa? Semuanya itu adalah sejarah. Sejarah adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang tidak pernah berbohong. Karena itu kita ikut sejarah orang yang baik-baik ini. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran, tapi sebelum itu Ustaz, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas ilmu dan pencerahan yang diberikan. Terus jadi orang yang berilmu dan manfaatkan ilmu anda. Mudah-mudahan inilah jariah kita sehingga di hari akhirat nanti. Para penonton, esok kita ada temu janji bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail sebagai panel dalam membincangkan bab munakahat, iaitu berkaitan dengan aib keluarga. Sibuk nak buka aib orang lain kan? Baik, para penonton sekalian, esok bersama dengan saya sekali lagi sebagai moderator dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, para penonton sekalian, saya mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.
وسلم عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم